Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, kali ini kita sembang lagi lah tentang engine dan saya menjawab soalan daripada penonton. Okey, apakah beza IAFM dan juga IAFM Plus? Okey, jadi sebelum kita menjawab soalan ni, okey, bagi anda yang baru sampai ke channel Jamal MA, jangan lupa subscribe channel Jamal MA. Okey, sambil menonton, subscribe agar anda sentiasa update dengan video terkini. Okey, mari kita jawab soalan ni. Sebelum tu, apakah IAFM ni? Okey, IAFM ni adalah sistem lah laluan udara, okey, yang bukan saja digunakan oleh Proton, Honda pun menggunakan dia, tetapi nama dia lain. Volvo pun menggunakan sistem ini, okey. Dan di Kempro ni ataupun engine Proton ni, dia nama sistem ni adalah Intake Air Fuel Module ataupun singkatannya IAFM. Okay. So intake ni inilah bahan nilah, binaan nilah, okay. Intake ambilan udara yang berada di bahagian charging engine, okay. Kemudian yang tu intake, kemudian air fuel, okay, yang ni nanti kita sembang kemudian. Kemudian module. Module ni adalah satu set bahan, okay, yang terpisah, yang mana jika kita gabungkan dia akan membentuk satu binaan. Okey. So itulah dia di sini IAFM ni dia sebenarnya adalah akan gabungan dua binaan, iaitu long runner dan juga short runner. Okey, ni adalah sebelah kiri ni adalah long runner dan di sebelah kanan ni adalah short runner. Okey. Udara dia melalui long runner ni semasa low RPM. Okay? Semasa low RPM, valve ni akan tertutup. Valve IAFM tu lah. Okay? Dan kenapa laluan udara tu dipanjangkan? Okay? Semasa low RPM ini, bahan api yang disuntik ke dalam enjin tu sedikit. Okay? Jadi dengan bahan api yang sedikit, kemudian laluan udara yang dipanjangkan, yang dipanjangkan, maknanya udara tu dia lambat sampai ke combustion chamber. Okay, so secara automatiknya bahan api yang sedikit dan udara yang perlahan, okay, dia akan menghasilkan campuran bahan api dan udara yang idle. Okay, mungkin bukan 14.7 U tetapi dia idle, sehingga engine kita begitu efektif pada low RPM. Okay. Andai katalah bahan api sedikit, okay, tetapi udara sangat banyak, okay, ini akan menyebabkan enjin kita berada pada kadar lean ataupun lean lah kan, di mana keadaan lean ni enjin kita sangat lemah, torque kita tidak akan bagus, okay. So itu yang anda perlu faham lah kenapa ada short and long. Semasa high RPM, okay, semasa high RPM, valve ni dia akan terbuka dan laluan udara tu dia akan menjadi pendek. Kan semasa high RPM ni bahan api kita tu memang disuntik dengan banyak. Okay, so apabila bahan api disuntik dengan banyak, kemudian laluan udara dipanjangkan, okay, maknanya udara lambat sampai ke combustion chamber, okay, dia akan engine kita akan menjadi super rich. Jadi untuk mengekalkan stoichiometric, okay, AFR kita, dia apa ni? Sistem ni dia akan pintaskan laluan udara. Jadi sesuailah bahan api yang disuntik dengan laju dan pergerakan udara yang dipendekkan, iaitu sangat mudah. Apa ni? Sangat pendeklah laluan udara untuk sampai ke combustion chamber. Okay. Itu sebab dia dipanggil. Itu sebab ada A dan fuel dan fuel ialah dalam nama apa ni sistem ambilan ini, okey. Okey. Dan ini adalah salah satu gambaran lah dalam sistem lain. Yang ini sistem Volvo, okey. Kalau kita tengok di sini ada valve, okey. Kita besarkan. Sini ada valve. Di sini di bahagian tengah ni adalah throttle body. Okey. Semasa low RPM, udara tu dia akan masuk sini. Udara tu akan masuk dari tengah dan dia akan berpusing. Okay. Perjalanan dia agak jauh sehinggalah ke combustion chamber.
Tetapi semasa RPM rendah, tengok ni, valve akan terbuka. Jadi laluan udara tu, okey, dia akan menjadi pendek begitu. Ini adalah benda lain lagi, okey. Selain daripada IAFM tadi, okey, laluan long and short tadi, kita perlu tahu juga dalam sistem ni ada satu bahan, ada satu binaan lagi, okey, ada satu part lagi yang kita panggil dia apa nama? Actuator. Okey. Actuator ni adalah kendalian vacuum, okey. Actuator ni guna dia adalah membuka dan menutup valve secara automatik. So maknanya bila kita boleh buka benda ni tanpa mengusik ECU. Itu sebab kalau kita baca di mana-mana, dia boleh dipasang terus ataupun dia boleh ditanggalkan terus tanpa perlu kita usik ECU, sebab dia tidak mengganggu sistem elektrik. Okey. Okey, kita terus kepada actuator ni. Okey, ini adalah actuator itulah, okey. Ini adalah tangkai actuator yang dihubungkan dengan valve, okey. Yang dihubungkan dengan valve. Okey, ini adalah vacuum. Vacuum ni dia disambung kepada manifold, intake manifold. Kalau kita tengok di sana. Okey, dia sambung dengan intake manifold. So semasa enjin bergerak ke bawah, okey, vacuum akan terhasil, okey. Dan vacuum tu dia akan sedut. Nampak kuning ni, dia akan sedut. Dan apabila vacuum tu dia menyedut, actuator ni dia akan terangkat ke bawah, dia akan terangkat ke atas dan dia akan membuka valve. Okey. Senang kan? Dia samalah dengan actuator wastegate turbo. Samalah tu. Okey. Baik. Di sini sedikit lagi lah tentang engine Kempro IFM. Engine Kempro IFM 1.3 liter IFM yang dipasang pada Proton Saga generasi kedua. Okey. Dia dipasang generasi kedua lah. Okey. Secara ringkasnya, enjin Kempro adalah enjin asas Kempro DOHC yang dipasang dengan sistem rongga masukkan boleh laras. Okey, masukkan boleh laras ni macam VTEC lah kan. Boleh high, boleh low. Jadi enjin Kempro ni, okay, basicnya base block tu adalah enjin Kempro. Okey, walaupun dia tiada camshaft profile switch tu ataupun yang kita panggil Kempro, tetapi basic engine tu adalah engine Kempro. Dikenali sebagai model IFM, okey, seperti yang saya terangkan tadi, udara modul masukan udara bahan api, saya terangkan tadi kan, mula dibangunkan bersama-sama oleh Proton, Bosch dan EPMB pada April 2005. Walau bagaimanapun perbezaan antara IFM dan sistem VIM pada enjin Kempro CPS adalah seperti berikut. Sebenarnya ada sistem lain lagi iaitu sistem VIM. Okey, tadi tentang enjin IFM. Okey, sekarang kita cerita tentang enjin Kempro IFM Plus pula. Jadi mungkin di sini adalah jawapan kepada soalan kan, perbezaan IFM dan juga IFM Plus. Okey. Generasi kedua Kempro dikenali sebagai IFM Plus, okey, yang ditampilkan pada model 2011 Proton Saga. Enjin IFM Plus baru ditala untuk digandingkan dengan kotak gear CVT. Tengok, kalau kita tengok di sini IFM ni yang ditala, bukan engine yang ditala tetapi sistem IFM tu sendiri. Sistem ini, okey. So apa yang ditala maksudnya di situ adalah actuator ni sendiri. Okey, kalau kita tengok di sini dot-dot ni sebenarnya adalah spring. Jadi spring ni, kalau spring ni dia keras, dia perlukan vacuum yang tinggi untuk menarik batang actuator ni, okey. Dia perlukan vacuum yang tinggi sebab tekanan spring ni sangat keras. So mungkin dia gantikan spring ni menjadi lebih lembut supaya dengan vacuum yang sedikit pun, okay, actuator ni sudah terangkat. Jadi sebelum ni pada RPM 6500, okay, barulah IFM berfungsi. Tetapi selepas kita
kita tukar spring dan daripada spring yang agak keras kepada spring yang agak nipis, agak lembut. Okey, IFM boleh berkendali pada 6000 RPM. Okey, itulah beza dia. Okey. Hasilnya IFM dia boleh menghasilkan maksimum 94 horsepower. Okey. Sementara enjin yang lalu dia boleh menghasilkan 98 horsepower. IFM yang lama lah. Kan? Maknanya IFM yang lama tu dia lebih laju. Tetapi sebab dia menggunakan CVT. So CVT ni gear automatic kan, bukan gear. Okey, sebab dia digunakan bersama CVT. CVT ni sebenarnya dia bukan gear, tidak sesuai kita panggil dia kotak gear sebab dia memang tiada gear. Dia cuma adalah pulley. Driver pulley dan juga follower pulley. Dia tiada gear. Okey. Dan talaan semula ni tujuannya supaya supaya gearbox tu dia mula beranjak daripada ratio besar ke ratio yang kecil. Dan kereta bergerak dengan laju dengan ratio yang kecil, akibatnya penggunaan bahan api kita menjadi sangat jimat. Sebab minyak kita tidak payah tekan dalam sangat, tetapi kereta kita sudah boleh meluncur dengan begitu laju. Kan? Harap anda faham dengan penerangan saya kali ini. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa terus support channel Jamal MA, share video ini. Assalamualaikum. Bye bye.